Assalamualaikum, salam Jumaat semua. Saya Aziz Husni. Dan saya Anim Izzati. Apa khabar agaknya anda yang berada di rumah, Haziq? Ya, hari ini kalau nak tanya khabar saya tak berapa nak elok sangat. Kenapa? Awak daripada Jadi tadi... saya minta maaf Betul. ya kalau macam sepanjang siaran nanti agak mengganggu sikit. Dia kurang selesa keadaan hidung saya. Awak sesama pun cantik orang kata. Dia mana ada bagi kesan. Tak ada, tak ada. Kalau dekat sikit mungkin nampak. Okey, apa pun kami doakan supaya hari anda hari ini ceria saja, sihat. Semoga anda boleh pergi kerja dengan selamat. Sebab hari ini kalau tengok trafik jam, alhamdulillah tiada jalan yang sesak. So trafik tak jam lah? Tak jam. Tak jam. Oh, trafik tak jam. Sebab jalan semua lengang disebabkan ramai yang dah balik ke kampung rasanya. Betul, Aziz. Saya keluar rumah tadi tiba-tiba macam dah rushing kan. Rasa macam dah lambat 2-3 minit. Kita sekarang dekat Lebuh Raya kalau lambat 2-3 minit dia jadi macam dia dah stuck kan. Dah confirm stuck. Tapi alhamdulillah hari ini mungkin ramai juga mengambil cuti panjang. Ni kesempatan menyambut Hari Deepavali. Ya, mungkin cuti sampai Selasa minggu depan. Apa pun selamat bercuti. Pandu kereta berhati-hati dan kita akan update kepada anda antara apa keadaan cuaca dekat Malaysia hari ini, Nim. Boleh. Hari ini kita nak pergi ke laman web rasmi Jabatan MAT macam biasa. Ini dia cuaca semasa. Nampaknya di sini semua cerah kecuali Kuching, Haziq. Pagi. Pagi ni hujan, lepas tu dekat pukul 10 tu macam okey balik. Dekat Kuala Terengganu dijangka hujan pagi ni. Lepas dan juga Kota Baru, Kuantan. Okey, bahagian Pantai Timur hari ini dijangka hujan. Betul. Okey, yang lain nampaknya cerah. Kita harapkan berpanjanganlah seperti mana yang dijangkakan ini, dan kepada anda juga jangan ambil mudah untuk keadaan cuaca dan ambil tahu di kawasan-kawasan yang mungkin jalannya tutup akibat banjir dan sebagainya. Kan sekarang banyak jalan yang tutup mungkin disebabkan kerja-kerja pembaikan selepas banjir yang melanda 2-3 hari ini. Dan ini kita nak cadangkan sikitlah kepada anda antara cadangan waktu perjalanan kalau nak pulang ke kampung sempena cuti perayaan Hari Deepavali ini adalah sedikit cadangan lah bagaimana anda nak keluar berjalan, nak balik kampung tu. Kalau anda balik mana, Haziq? Saya contohlah kalau saya suka jalan-jalan pergi Pulau Pinang. Saya tak ada kampung. Oh, okey. Maksudnya orang KL. Nak pergi ke utara. Ya. So Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak Utara boleh bergerak daripada 8 pagi sampai 11 pagi. 11 pagi. Okey. Kalau saya macam saya balik Johor. Kalau balik Johor dan Melaka Selatan mungkin boleh balik daripada 10 pagi sampai 1 petang. Disebabkan keadaan trafik yang sememangnya dijangka hampir 2 juta yang akan memenuhi Lebuh Raya antara mana saja kawasan yang anda pergi. Jadi kita harapkan agar anda mengikut jadual yang diberikan supaya percanggahan masa itu tidaklah begitu ketara sangat berlaku kan untuk anda keluar pergi balik ke kampung halaman, insya-Allah. Kita harapkan perjalanan yang baik. Okey, seterusnya ini daripada Lebuh Raya kita terus sahaja ke cerita yang macam susunan dia agak macam benda kan. Yang ini begitu drastik ya perubahan dia macam percaya tak percaya. Ada percaya tak percaya pasal ketukan misteri yang berlaku dekat Parit Raja Air Saya Hitam. pun sebenarnya tak sempat lagi menyaksikan video ini. Jom sama-sama kita dengarkan. Macam mana nak play bagi dengar? Macam ni, Zik. Okey. Macam itu play dia. Sekejap kita harapkan. Ada tak suara? Dengar tak suara? Ni kartun apa kat sebelah ni? Dengar. Cekerik je. Kejap. Mana ketukan dia? Sebab saat ke atas ni berjalan saat tu berjalan. Bunyi dia tu. Tapi kuat bunyi dia. Kuat. Ada bunyi burung. Ke burung tu langgar bunyi tingkap. Bunyi burung wak-wak terkejut agaknya. Haiwan pun tahu benda kan? Yelah, tapi selalunya kalau ada haiwan yang bunyi secara tiba-tiba, selalu kan orang kata mungkin ada benda-benda yang lalu, Aziz. Tak tahulah kan, mengikutlah masing-masing. Tapi ini hanyalah mewarnai, tak tahulah nak warna. Beremang pun ada bila cerita kan. So, misteri ketukan tu menghantui penduduk terutama yang tinggal dekat kampung Parit Haji Siraj. Yang apabila semua rumah kawasan tu menjadi mangsa ketukan semua rumah? Pagi. Okey, bukan satu sahaja. Ini dekat restoran. Kalau kita nampak ni kat restoran kan. Tapi itulah dia. Ini cerita saja kami nak kongsikan lah. Antara cerita yang trending, yang viral, yang banyak orang share dekat social media. Betul. Tapi itulah dia antara cerita-ceritanya pagi ni. Tapi okeylah, Zik, daripada kita cerita duk gosip ke sensasi kan, Zik kan? Salah. Awak bercakap dengan host Melody ni yang memang cerita pasal gosip.
Aduh, salah orang pula cerita. Okeylah, cerita seram. Macam mana, Okeylah. Nak cerita ni pasal kemeriahan Deepavali. Semalam saya bergerak ke KL Central. Kan dekat dengan Little India. Kawasan yang sememangnya dah busy dah? Dekat Brickfields lah. Dah busy dah semalam? Busy. Busy dan ramailah yang membuat persiapan membeli baju Deepavali. Lengga kan? Sebab sana dah ada baju yang dah siap kan? Bukannya kita macam, yelah selalunya perayaan Raya Aidilfitri kita beli baju tempah awal-awal. Tapi mereka selalunya memang dah ada baju yang dah siap, cantik, tersergam, indah. So apa kata? Jom kita tengok persiapan dan kemeriahan Deepavali yang bersama dengan wartawan kita, Aminah Soleha. Di Brickfields, Kuala Lumpur, saksikan. Hari ni dah Jumaat, esok Sabtu, lusa Ahad. Maknanya apa? Maknanya kita dah nak raya. Bukan Raya Aidilfitri tapi Deepavali. Okey, sekarang ni saya berada di Little India Brickfield sebab saya nak tengoklah kemeriahan sempena sambutan Deepavali pada tahun ini. Saya tak naklah tunggu lama-lama. Jom kita tengok apa keistimewaan pada tahun ini. Jom. Wah, banyaknya sari dekat sini. Cantik-cantiknya. Jomlah, kita nak try lah apa yang ada dekat sini. Hello, hai. Saya nak cuba satu sari yang the best. Boleh ke? Boleh, Encik, saya cakap dengan siapa sekarang ni? Saya nama Subra. Okey, apa keistimewaan sari ni sebenarnya untuk? Sebenarnya kain sutra ni adalah kain untuk kita punya body, untuk come down the what you call the feeling lah. Boleh tak tunjukkan macam mana sari ni dipakai? Boleh. Baiklah, sekarang saya dah jumpa seorang pengunjung. Kita nak tengoklah sekarang apa yang dia tengah buat. Hai. Hai, sihat ke? Ya, sihat. Okay. Nak tanya you, you buat inai you untuk apa? Untuk Deepavali. Okey, memang setiap tahun ke you akan buat inai? Bukan. Ni dah first time dah berapa tahun lah I buat. Baju raya tahun ni warna apa? Warna putih dengan warna biru. Ada dua. Untuk tahun ini kami start persiapan kami lebih dekat dengan raya. So kami dah tengok banyak kedai, ada banyak pilihan. So satu demi satu kami cari baju untuk anak dengan family kami ya. Memang tahun ini special sikit. So kami planning untuk sambut dengan keluarga saya dengan dia. So harap-harap memang tahun ini meriah sikit dah. Tahun ini yang bagus. Ini tahun yang suka nak buat. Hari ini saya nak raya nak rumah anak saya. Anak saya dah kahwin, dia dah pergi nak Penang. Untuk saya nak pergi pulang Penang lah, nak pergi rumah anak. Dia sambutan saya. Sekarang saya berada dekat kedai Muruku. Nak interview sikit lah. Hai, Puan Ros. Okay, Puan Ros nak tanya sikit. Kenapa Muruku kena ada sewaktu Deepavali? Yang tu kena wajib lah. Muruku mesti kena ada. Kalau Muruku tak ada, Deepavali tak ada. Deepavali elak. Sambutan jualan anti pada tahun Puan pada tahun ni macam mana? Oh, memang bagus. Saya punya stok separuh semua sudah habis. Maksudnya meriah lah tahun ini ya? Tahun ni meriah. Lagipun dekat Brickfield lah banyak kedai. Ramai orang datang, foreigners, Melayu, India, semua kaum ada. Ucapan sikit buat seluruh penonton Malaysia hari ini. Ungal அனைவருக்கும் என் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். Kita pun dah penat dah pusing shopping, membeli belah di Little India ni. Inilah hasil tangkapan saya pada hari ini. Okay, buat seluruh penonton Malaysia hari ini yang akan pulang kampung bagi menyambut Deepavali pada tahun ini, hati-hati di jalan raya. Pastikan anda merancang perjalanan anda sebelum anda pulang ke kampung halaman anda. Okay, sebelumlah habis ni, saya nak bagi sikit pantun 2 kerat. Jalan-jalan, beli sari, happy Deepavali. Gitu. Jomlah, dah hujan dah ni. Jom balik.
Ya, Ya. itulah kemeriahan sambutan Deepavali. Haziq, maknanya kalau tak ada meruku, tak ada Deepavali. Tak jadi. Tak Nampak? Itu pentingnya. Macam Betul. mana kepentingan ada meruku kan. Maknanya setiap rumah kalau kita pergi, itulah yang akan ada. Okey, Haziq, apa cerita sekarang ni? Kalau Deepavali, kan cakap pasal meruku kan. Bukan setakat meruku, sebenarnya makanan-makanan. Betul. Makanan tradisi India yang patut kita sediakan, yang patut kita makan sebab wow, makanan tradisi India ni rasa dia. Bagaimana pula dia punya rempah-rempahnya. Kalau nak cari rempah, confirm kita akan pakai babas. Babas tak kek, Haziq. Tak kek lah. Kita punya kari. Okey, kita perkenalkan tetamu istimewa kami di luar ini, Tuan Haji Azrain Muhammad selaku Ketua Pemasaran Baba Products Sdn Bhd. Hai Tuan Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Banyak produk yang dibawa pada hari ini. Tapi sebelum kita ke produk, kita nak kenalkan Chef Kemain Gaul lagi, Chef. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Chef Qayyum. Ya, saya. Chef Qayyum, hari ni masak apa tu? Hari ni menu istimewa awal kita ada 2 menu. Pertama, kari kambing. Makan kambing ke? Mesti. Makan kamu. Tapi gaut kan? Bukan. Okey, so yang itu diam-diam nanti doktor dia tengok ni. Alright, jom kita cerita dulu pasal produk-produk babas yang Boleh. dijual di pasaran sempena perayaan Deepavali ni. Tuan Azrain, apa yang ada? Okey, selamat pagi. Assalamualaikum semua penonton MSH. Hari ini kami di pihak Babas sempena hari Deepavali yang akan datang ni, kita nak tunjuk sikit lah produk-produk Deepavali yang kita jual sekarang di pasaran. Kita ada muruku, omah pudi, kuih kek ros atau apa dia muruku. Kuih ros punya tu. Ini karam muruku Itu pedas. kalau kita panggil kuih goyang ke? Ini kuih goyang pun boleh. Kuih goyang atau kuih kek ros. Kan? Dia Orang lebih panggil kurang. kuih goyang. Faham? Kita ada ne orende, kuih gi. Kalau masa belakang kita bagi kuih gi, kuih Kuih suji. gi. Ni keti orende ni kuih batu, kuih keras. Ati rasam kalau bahasa Melayu kuih peneram, kuih dederam. Payasa ni sejenis bubur atau porridge, parisan. Okay. Dan last sekali kita ada kesari. Kesari ni kalau di pantai timur dia panggil kuih pau di layang. Maknanya variasi ini akan hanya dikeluarkan sempena dengan sempena sambutan Deepavali Deepavali saja. Kecuali muruku, kesari, payasam, ati rasam kita ada. Okey. Yang lain hanya pada waktu Deepavali saja kita jual. Maknanya kalau tak beli special. sekarang rugilah sebab Memang hanyalah sangat rugi. keluaran istimewa sahaja. Jadi Okey, kalau kita nak cerita Tuan Haji, apakah perbezaannya rempah ini yang digunakan ataupun bahan-bahan yang digunakan ni nak dibandingkan dengan yang lain? Keunikan dan kelebihan produk-produk Babas, kita dah ada premix dan campuran. Jadi senang. Jadi macam selain senang nak dibuat, barang kita dia tak ada MSG, tak ada pengawet, tak ada penambah rasa, pewarna. Jadi sangat asli, sangat berkhasiat dan bermutu tinggilah. Ya, kan. Orang yang tak tahu nak masak pun kalau gunakan rempah ni senang cerita, senang. Memang confirm jadilah cerita dia. Contoh kita bagi contoh nak buat muruku senang nanti. Kita ada premix dan tepung tu campur dengan ghee atau apa ni minyak sapi dengan air dah boleh buat dough dah. Okey. Kita buat teruslah, kita buat terus. Mungkin chef tunjuk. Kita dengar Tuan Azrain cakap, apa kata kita buat terus je? Buat terus Meruku tu. Jom chef. Abang kita buat meruku. Boleh ambil seorang satu glove. Oh, kita orang yang kena buat. Kita orang yang kena buat. Takkan saya seorang. Senang kerja chef Tapi hari chef ni. demo dulu. Saya demo ya. Demo dulu. Okey, jom. Silakan chef. Seram ni nak buat. Saya pulangkan nota masing-masing Oh. Faham kat saya. Okey, senang je bang. Ada 2 cara Dia kena ada dia punya senjata dia. Betul. Ni satu. alat je lah. Yang moden lah. Cara cukup mudah bang. Angkat name saya tunjuk sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tekankan dia sekuat hati. Tekan. Pusingkan dia. Okey. Kalau muruku ni Zik ni dia bahasa Tamil maksudnya berputar. Kena putar sebab tu dia punya jadi dia berputar cara lah, dia bentuk lah. dia putar. Itu maksudnya mungkin muruku. mengambil daripada cara pembuatan dia kan. Ya. So bila dah letak macam tu, kita terus masuk dalam minyak. Betul. Masukkan terus masak terus. Terus masuk dalam minyak. Goreng saja. Silakan abang-abang kakak sekalian. Masa untuk anda Aziz, mencuba. inilah Bercakap masanya. pasal buat meruku Okey, ni Tuan Azrain. sambil- Saya dulu umur 6 tahun dah start buat meruku. Oh, ni saya punya. Ini apa ni? Pusing aja. Sama je. Macam buat motor kan? Okey. Okey, Ni yang cara- bagusnya kita ni campuran muruku ni kita kurang serap minyak. Jadi tepung ni dia dah kurang Bulat, minyak. bulat, bang. Jangan bujur. Jadi Ni bujur dia kaku kalau dah ni. goreng dia dah tak serap minyak banyak lah. Jadi sangat sihat lah. Lepas tu kan saya suka, saya tak tahulah kalian, tapi meruku yang nipis-nipis macam ni saya suka. Maknanya dia tidak terlalu muak kan, kita boleh makan, dia lebih senang untuk ni. Okey, ni cara tradisional ke? Ini moden. Oh, ni moden juga. Okey. Okey, atas senduk tu. Haziq, come on Haziq, kita ada 1 minit saja untuk saya tunjukkan bakat saya. Allah. Okey. Masuk terus jadi lain. Okey, makan. Tak ikhlas, bang. Pakai moden. Okey, betul. Putar.
Ya. Okey. Ni lagi mudah lah. Dalam Yang modern punya. Betul, dia senang. Tapi dah ke mana tu Haziq? Dia pergi Johor tu. Dia ke mana tu Haziq? Okey. Cukup. Ikut highway tu kan? Pakai pelik rupa dia ni. Kan? Boleh masukkan, tak apa. Kita masukkan terus. Boleh lah Saya ingat saya punya dah pelik. Tak, Dia punya first lagi try, pelik. first try. Kena yang pelik. Tak apa. Dia meruku ni, bentuk dia macam mana pun dia tetap akan berputar tu, itu dah cukup dah. Ya. Tapi rasa dia paling penting. Rasa dia penting. Okay, jom kita tengok. Jadi ini dia. harus guna campuran muruku babas. Hasilnya. Inilah bila pakai Cantik, campuran kurang muruku babas. berminyak, color dia cantik, sangat rangup, crunchy, sedap. Wow, Tengok hebat. rasa Haziq. Silakan. Bismillah, Silakan bang. Bismillah dulu. Okey, Tuan Haji, untuk di akhir perkongsian kita ni, bagaimana Tuan Haji nak kongsikan bersama dengan kami apakah antara sinonimnya antara hidangan yang disediakan ini dengan sambutan Deepavali. Silakan. Wah, ramai. Silakan. Bawa geng rupanya hari ni. So sempena perayaan Deepavali selalu manisan selalu diutamakan. Selepas kita makan kari kambing, macam Syah dah masak kari kambing, masyarakat India selalunya dia akan makan benda manisan. Jadi benda-benda manisan pun diutamakan selepas makanan utamalah. Yang berat. Yang berat lah. Yang berat. Macam kita lah, kita kan dessert lah, pencuci Dessert mulut. kan? Betul-betul. Dan uniknya memang mereka akan utamakan tradisional. Masakan tradisional. Utamakan keaslian. Dan makanan India ni dia utamakan rasa. Rasa tu memang kena sedap. Kek lah. Termasuklah manisan-manisan dia. Kelakar satu. Ya Allah. Terima kasih. Ni. Dia macam Cakap pasal ibarat kambing ngantuk tadi. disuruhkan makan. Ni rempah kambingnya. Cuba. Nah, Abang Haziq, one for you. Okey, ini menggunakan rempah kari babas. Sangat bermutu tinggi, rasa sedap kau. Boleh rasa dia punya kesedapan tu lah. Tapi yang menariknya bos kan, kita menggunakan paste cashew tau, memang sedap. Resipi memang ada dekat belakang, serba kari babas. Cukup mudah semuanya ada. Ya, apa pun. Okay. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Sebelum tu. Silakan. Okey, sempena perayaan Deepavali yang akan datang, kami di pihak Babas ingin mengucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia ramai-ramai Deepavali Nalbatikal. Ya, selamat menyambut Deepavali. Jadi kalau untuk semua rakyat masakan India Deepavali, jangan lupa kepada kami di Babas, dan kalau ada open house, jangan lupa jumpa kami juga. Okey. Yang mana masuk Abbas kat rumah tu, jemput tu Azrael datang. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji, Chef dan juga semua yang berada di sini, warga Babas. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Malaysia hari ini. Okey. Mana kambing tadi? Kambing. Sila. Sedap. Jangan. minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua yang baru saja bersama dengan kami. Salam Jumaat kita ucapkan yang terbaik. Tapi macam biasa, hari Jumaat kita akan bawakan perkongsian berkaitan dengan keuangan. Bagaimana untuk kita mengatur keuangan. Antara yang menjadi pilihan ataupun dah nampak dah pun artikel dia mendapat perhatian ialah tabung kecemasan. Apa yang perlu kita fahami tentang tabung kecemasan, dan kabarnya hanya 20% daripada orang dewasa yang bekerja ini mempunyai simpanan yang boleh bertahan selama sekurang-kurangnya 3 bulan jika kita hilang punca pendapatan. Jadi apakah yang mendorong kepada perkara ini berlaku? Apakah faktor-faktor ini boleh berlaku? Majoriti rakyat tiada tabung kecemasan walaupun RM1,000. Dan mungkin ada persoalan di sini, adakah tabung kecemasan dengan simpanan sama ataupun tidak? Bagaimana dengan keadaan mereka yang tidak ada tabung kecemasan ini? Apakah akibatnya? Jadi terus saja kita bersama dengan individu yang sempat kita bawakan secara maya sahaja. Namun begitu ilmu yang nak disampaikan ni amat-amat penting untuk kita semua, dan juga kepada penonton semua. Profesor Dr. Bani Arifin Amin Nordin, Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Okey Prof, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Hari ini topik yang saya kira ramai yang ternanti-nanti kan nak mengetahui sebenarnya. Kita kongsikan tadi lebih daripada 50% rakyat Malaysia yang dewasa bekerja sememangnya tidak ada tabung kecemasan walaupun RM1,000 yang disimpan di dalam tabung tersebut. Tapi sebelum tu kita nak tahu apakah konsep yang dikatakan tentang tabung kecemasan ini Prof. Silakan. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana menjemput saya untuk memberi sedikit komen tentang isu ni. Sebenarnya tabung kecemasan ini adalah satu tabung yang seseorang itu boleh gunakan sekiranya berlaku situasi yang tidak dijangka. Artinya situasi di mana mereka kehilangan pekerjaan, mereka jatuh sakit, ataupun pada keadaan sekarang yang bencana alam sering berlaku ya.
berlaku macam ni, so kita nak baiki rumah balik, jadi kita boleh gunakan tabung kecemasan ini untuk kelangsungan hidup lah. Ya. Okey, itu berkaitan dengan tabung kecemasan. Ini bermakna ia perlu diwujudkan satu lagi tabung untuk kita katakan boleh digunakan waktu kecemasan sahaja, ya Prof? Bukan mengganggu kepada pendapatan yang kita ada. Okey. Dan tinjauan baru-baru ini, kalau kita boleh kongsikan bersama dengan penonton, ini tinjauan yang diambil daripada tinjauan kestabilan kewangan separuh pertama 2022 yang dikeluarkan pada Oktober lalu, baru saja, di mana daripada 3,000 responden itu, mereka yang berusia 18 tahun ke atas seluruh negara tidak mempunyai tabung kecemasan walaupun RM1,000. Jadi sebenarnya mungkin apakah yang Prof boleh komen berkaitan dengan ini, tapi adakah ia memang minimum RM1,000 yang perlu ada bagi pendapat Prof sekurang-kurangnya dapat menampung kecemasan yang dikatakan bila berlaku situasi memerlukan kita guna tabung tersebut? Okey, realitinya kalau tiada RM1,000 saya rasa itu amat kritikal lah. Kerana kita semua sedia maklum dalam situasi kos barangan meningkat, dan cuba bayangkan kalau seseorang itu kehilangan pekerjaan dan bagaimana mereka nak teruskan kehidupan tanpa tabung kecemasan yang mencukupi, dan juga sekiranya mereka jatuh sakit, itu akan menambah lagi beban mereka itu. Akhirnya mereka terpaksa berhutang lah untuk menyambung kehidupan mereka, dan bila mereka berhutang ini menambahkan lagi beban mereka, sebab kita sedia maklum di luar sana untuk mengambil hutang tinggi juga, kredit kad sendiri 18%. So agak tinggi kosnya itu. Agak kritikal sekiranya. Bila kita bercerita tentang kategori-kategori simpanan yang perlu kita lakukan dan perlu diasingkan daripada pendapatan bersih kita, contohnya perubatan, pendidikan anak-anak dan sebagainya, tabung kecemasan ini datangnya daripada peratusan yang mana? Bagaimana kita nak ambil portion daripada pendapatan yang kita raih itu untuk dikategorikan sebagai boleh dimasukkan dalam tabung kecemasan, Prof? Saya selalu guna CP3 yang mana kita agih-agihkan pendapatan kita kepada 3. Satu untuk tabung kecemasan, satu untuk simpanan, dan satu lagi untuk kesihatan. Yang kesihatan ni saya selalu sarankan seseorang tu mengambil insurans yang basic ataupun yang asas untuk sekiranya mereka jatuh sakit, mereka ada insurans cover kos mereka. Dan simpanan ni pula adalah untuk mereka jangka, contohnya untuk hari tua mereka nanti, dan atau mereka ingin buat rumah yang baru ke atau apa, jadi itu untuk simpanan. Dan tapi tabung kecemasan itu perlu ada, dan jumlah yang ada tu 3 hingga 6 bulan lah daripada perbelanjaan yang saya ada lah. Okey, soalan saya mungkin nak ditambah sikit daripada perkongsian Prof tadi. Mengapa jangka masa 3 hingga 6 bulan ini yang dikatakan sebagai satu indikator bahawa seseorang itu mempunyai tabung kecemasan yang okey, yang terbaik untuk perjalanan jika berlaku contohnya hilang pendapatan ataupun kecemasan yang diperlukan kita guna duit tabung tersebut? 3 hingga 6 bulan menjadi tempoh masa yang disarankan. Mengapa mengambil tempoh itu? Itu sebenarnya datangnya dari kajian yang telah dijalankan oleh pihak Khazanah sendiri, yang menunjukkan bagi golongan-golongan tertentu ni kita perlukan simpanan yang cukup untuk 3 hingga 6 bulan agar mereka lebih tenang menghadapi kehidupan, dan juga untuk menyambung kehidupan mereka lah 3 hingga 6 bulan. Itu adalah kajian telah dijalankan sebelum ini. Ya, sekurang-kurangnya meneruskan kehidupan kan, dan tempoh masa untuk mendapat pekerjaan ataupun peluang pekerjaan yang lain kan. Prof, kita bercerita tentang antara faktor yang boleh menjadikan keadaan ataupun situasi kritikal tidak ada tabung kecemasan ini walaupun RM1,000 bagi individu-individu yang bekerja. Ini adakah faktornya tersumbang daripada kita yang sebenarnya tidak dapat mengawal cara berbelanja ataupun bagaimana? Dan seperti mana yang kita tahu, Prof, kadar literasi kewangan kita ni sangat-sangatlah rendah. Jadi apa yang mungkin Prof boleh kongsikan bersama dengan kami? Betul. Kajian juga telah menunjukkan yang tahap literasi kewangan di Malaysia ni masih agak rendah, dan saya sarankan kita ilmu literasi kewangan ni diterapkan seawal yang boleh. Kalau boleh di peringkat sekolah rendah, dan diteruskan di peringkat
sekolah menengah dan seterusnya ke universiti. Ya, dan kalau boleh juga literasi kewangan ni diadakan ke targeted group, targeted group. Contohnya targeted group ni kita ambil golongan B40. B40 ni yang yang perlu kita terapkan ilmu ni kerana mereka ni yang akan terjejas terus, satu yang tidak dijangka tadi. Jadi kalau boleh dia badan-badan kerajaan ataupun NGO yang berkaitan dengan kewangan harus mendekati mereka ni dengan itulah, memberi ilmu literasi kewangan ni dengan sekerap Okey, memberi ilmu kepada mereka mengikut kategori kerana mereka mungkin berisiko lebih tinggi, Prof, menghadapi situasi kecemasan seperti yang kita kongsikan di awal tadi. Prof, kalau contoh individu itu dah ada insurans nyawa, insurans medical, termasuklah mereka yang mungkin dah ada simpanan kepada sikit-sikit lah, maknanya runcit-runcit ni lah kan, yang perlu kita gunakan duit kecil ini untuk anak dan sebagainya. Adakah itu termasuk kepada tabung kecemasan yang dimaksudkan? Atau bagaimana? Okey, bagi saya at least the foundation tu dah ada lah. Kalau sekiranya berlaku kecemasan dari segi jatuh sakit, dah ada insurans. Sekiranya mereka kehilangan pekerjaan, dah ada jugalah. At least untuk 2-3 bulan tu dah ada sikit simpanan. Tapi saya mengharapkan lebih dari itu. Sebab kita semua sedia maklum kan, kos kehidupan semakin meningkat dari semasa ke semasa, dan saya jangkakan jumlah RM1,000 tu memang tak cukup untuk ke depan lagi. Jadi harus buat penambahan dari situ. We need a proper financial planning lah sebenarnya. Memetik daripada apa yang dikongsikan Prof tadi, sebenarnya di mana tempat yang terbaik untuk kita lakukan simpanan tabung kecemasan ini? Adakah di bank yang sama dengan simpanan-simpanan lain ataupun bagaimana? Okey. Dia sebenarnya bila kita kata kecemasan ni, tabung kecemasan, ianya perlu kita dapat akses dengan cepat ya. Kalau kita dapat akses, itu satu kewajipan, satu syarat ya untuk tabung kecemasan. Bila ada berlaku kecemasan, kita boleh akses dengan cepat. Jadi bagi saya lah, tempat yang paling sesuai untuk diletakkan tabung-tabung dia, of course saving account atau simpanan. ASB is a good place also. Because kita ada akses yang mudah. Tabung haji is also in the address. Jadi mengapa saya katakan ia sesuai, kerana ia senang diakses, dan kedua dia sekiranya kita tak menggunakan tabung kecemasan itu, the money will grow. Kan kita tahu kan, harap maklum saving account dan simpanan kan, dividen. Jadi tasyur tak berlaku apa-apa, kita benda itu akan berkembang lah. Okey Prof. Disebabkan itu, saya mungkin ada tertanya, macam contohlah kan, kita dah ada simpanan dekat satu akaun seperti ASB dan sebagainya. Contoh tak panjang umur, contoh individu itu meninggal dunia, akses keluarga terhadap akaun itu pun agak sukar, betul? Memanglah dia bukan nak katakan sukar, cuma dia perlukan sedikit documentation. Kita sediakan agar bayu ataupun anak yang ditinggalkan itu untuk dapat. Faham. Okey. Dia tidaklah sukar sangat, cuma proper documentation membolehkan kita mengakses kepada jumlah tersebut. Okey, di akhir perbincangan kita pastinya kita nak tahu tentang situasi ekonomi tahun hadapan, recession yang dikabarkan digembar-gemburkan, kita menghadapi kesukaran yang lebih dari sudut ekonomi dan sebagainya. Bagaimana impaknya terhadap keadaan ini? Sekarang ni pun dah rasa macam nyawa-nyawa ikan untuk kita survive, apatah lagi kadang-kadang hujung bulan sampai kita meminjam lagi dengan berbelanja yang tidak ada sistem yang baik. Apakah mungkin nasihat daripada Prof sendiri kepada rakyat Malaysia yang sedang mendengarkan? Silakan Prof. Literasi kewangan itulah satu yang saya sarankan kita semua ada ilmu tersebutlah, kerana dengan ilmu literasi kewangan itu membolehkan kita lebih bersedia untuk menghadapi situasi yang lebih sukar. Dia lebih sedia dengan financial planning yang betul, dan seperti saya kata tadi, bila keadaan meruncing tahun depan recession, so kita kena lebih berjimatlah. Mana kita nak membuat penjimatan ni, ilmu literasi kewangan itu perlu ada.
Ya, baik. Prof, banyak sekali sebenarnya perkongsian daripada Prof sendiri. Satu, untuk meningkatkan kesedaran daripada saya yang bercakap, dan juga kita harapkan manfaat ini juga dapat diraih daripada perkongsian kepada penonton. Terima kasih Profesor Dr. Bani Arifin Amin Nordin selaku Dekan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof. Sampaikan salam kami juga untuk warga UPM. InsyaAllah. Selamat bercuti panjang. Selamat bercuti panjang sampai Isnin kabarnya. Saya sampai Isnin ya. Okey, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dia perkongsian. Nampak macam remeh kan? Tapi sebenarnya lebih 50% kita ni semua tak ada tabung kecemasan. Sekurang-kurangnya RM1,000. Sekarang pun kalau anda sendirilah duduk di Kuala Lumpur ni, RM1,000 apalah sangat kita dapat. Okey, jom kita melihat kepada harga emas semasa. Sebelum tu, kadar pertukaran asing. Okey, berbalik kepada apa yang saya sebutkan tadi. Jom sama-sama kita melihat kepada slide ini. Kadar pertukaran wang asing ya. Okey, ini dia $1 USD bersamaan dengan RM4.69, $1 Singapura dollar RM3.45, RM100 Indonesia IDR 0.03 sen, 100 baht Thai RM13.10, 100 Japanese yen ataupun yen JPY RM3.10. Okey, ini setakat 10 November 2023. Ayo kita saksikan bagi mereka yang melabur emas, penting untuk anda meningkat naik ya. Sekarang 916 untuk 22 karat, RM310.88. Bagi emas 999 24 karat, RM339.05. Okey, itu dia perkongsian kita. Boleh kongsikan bersama dengan kami lagi apa yang mungkin anda ingin kita bawakan sebelum kita akhiri perbincangan kita di segmen soal wang. 5 kaunter paling aktif. Ini dia yang kita sempat kongsikan bersama dengan anda setakat 10 November 2023. Kita harapkan perkongsian ini dapat dimanfaatkan bersama. Pastikan yang paling penting sekali maybe ubah gaya hidup kita lah kan, nak co-op dengan keadaan ataupun situasi semasa ini. Kita rehat seketika, kembali selepas ini saya dan Haziq ada lagi perkongsian hanya di MHI. Lepas Deepavali nanti 15 dengan 16 hari bulan November, kalau anda tak tahu nak buat apa kata anda turun untuk datang ke Malaysia Aerospace Summit 2023 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center. Jadi hari ini kita nak bercerita pasal Malaysia Aerosmith. Itu penyanyi. Aerospace Summit 2023. Jadi kita bersama dengan Profesor Teknologi Samsul Kamar bin Abu Samar, Ketua Pegawai Eksekutif Naiko Malaysia. Maaf tukar nama jadi penyanyi pula Aerosmith. Sam Smith jadinya. Dan Mr. Brian Abraham, Ketua Jabatan Pengeluaran UMW Aerospace. Alright, jadi kita nak bercerita sikitlah mengenai Malaysia Aerospace Summit 2023 ni. Jadi apa signifikannya summit ni untuk industri aeroangkasa Malaysia? Malaysia Aerospace Summit ni merupakan satu acara yang sangat penting untuk komuniti aeroangkasa Malaysia. So ada beberapa perkara yang kita akan buat. Pertamanya tentang perbincangan berkaitan teknologi. Forum Sustainable Aviation, simposium penyelidikan, jaringan profesional dan juga pameran kerjaya. Untuk pameran kerjaya ini kita akan adakan 23 majikan. 23 majikan yang menawarkan 218 jawatan untuk mengisi kekosongan sebanyak 773 dalam industri aeroangkasa selepas COVID-19 ini. Dan ada satu lagi perkara yang menarik ialah kita nak menawarkan 5,000 peluang untuk pengiktirafan sijil kemahiran Malaysia untuk kabin kru. Jadi dia boleh dapat sijil kemahiran Malaysia dengan pengiktirafan yang tertentu. So 5,000 yang kita tawarkan bersama-sama dengan JPK dan juga syarikat ataupun pusat bertauliah yang bertanggungjawab. So maknanya banyaklah benda yang akan berlaku semasa summit ni. Itulah. Termasuklah peluang kerjaya. Peluang kerjaya, pembangunan industri dan teknologi. Okey, jadi Mr. Brian Abraham. So apa je penonton nanti boleh jangkakan pada pameran aeroangkasa dan pameran kerjaya yang akan berlangsung nanti? UMW Aerospace sebagai penaja Skyline Dominator, kami mengharapkan syarikat-syarikat yang memamerkan teknologi terbaru aerospace dan kebolehan mereka dan also networking. Dan lebih penting lagi untuk pengunjung di sana di sesi pameran kerjaya,
kami mengharapkan kita boleh buat matching dengan talent di luar sana. Because aerospace industry ni seperti Prof kata semakin berkembang, and companies macam UMW Aerospace dan player yang lain, talent di Malaysia ramai, tapi come and see what is there in the industry. Sama ada yang experience atau just fresh graduate pun, come and join the Aero Summit 23. Yang penting sebenarnya rasai pengalaman tu dulu. Yes. Kan rasa betul-betul apa yang bakal berlaku dekat dunia sebenarnya nanti. Yes. And ramai tak tahu how big Malaysian aerospace industry is. Come and join us. Come join us. Dan dengan cerita nanti akan ada sesi forum dan demonstrasi yang akan berlangsung, Prof. Jadi apa je sebenarnya sesi forum dengan demonstrasi teknologi ni dapat menyumbang kepada pertumbuhan industri aeroangkasa? Kita membuat sokongan dari segi transformasi digital. Jadi sewaktu teknologi demonstration akan ada pembentangan dari segi trend terkini teknologi aeroangkasa. Kemudian perkara ini adalah menyokong sepenuhnya New Industrial Master Plan 2030 yang mahu menjanakan industri berteknologi tinggi dan juga berkualiti tinggi untuk masa yang beberapa tahun yang akan datang. Dan ini juga memberikan satu peluang untuk kita melihat bagaimana industri kita boleh ditransformkan kepada digital sepenuhnya lah menjelang 2030. Betul. Alright, dan ada satu forum, forum kemampanan aeroangkasa yang kalau saya dengar namanya memang menarik. Mr. Brian, so boleh terangkan sikit apa kemampanan dapat memainkan peranan penting dalam industri aeroangkasa ni? So kemampanan atau kelestarian adalah sekarang in this environment adalah sangat penting dalam industri ini untuk kita berkembang. And forum di MyAero Summit ni kita akan meneliti amalan mampan syarikat-syarikat, mengurangkan kesan alam sekitar dan memastikan masa depan aerospace yang hijau di Malaysia. And also penting bagi UMW Aerospace pun kita mengamalkan kemampanan untuk mengurangkan carbon footprint di Malaysia. Sebagai seorang manufacturer, kita pun kena bertanggungjawab untuk sustainability dan alam sekitar. Tetap kena jaga. Yes. Tetap kena jaga. Dan saya ada terima satu maklumat bahawa akan ada satu tuntutan jam kredit Continuing Professional Development ataupun CPD yang boleh dituntut semasa sesi Malaysia Aerospace Research Symposium nanti. So mungkin boleh terangkan sikit apa signifikan. Tadi kita cakap pasal peluang kerjaya dan juga peluang untuk SKM. Satu lagi adalah peluang untuk mengumpulkan CPD hours oleh para professional technologists dan juga certified technician oleh Malaysia Board of Technologies. Jadi ia forum keilmuan, para profesional boleh datang dan dapat 6 hours professional development hours untuk mereka meneruskanlah dari segi perbincangan teknologi dan keilmuan bagi pembangunan berterusan. Alright, jadi Mr. Brian, secara ringkasnya mungkin ada apa-apa yang anda nak katakan kepada mereka yang nak datang nanti ke Malaysia Aerospace Summit 2023 nanti? Sebagai penaja Skyline Dominator MyAero Summit ni, kami mengalu-alukan setiap lapisan masyarakat untuk mengunjung MyAero Summit 23 di KLCC and join kita the booths, the career fair, the pameran kerjaya, and walaupun dari industri atau tidak, datang and tengok apa yang kami ada offer di sana. Semua orang boleh datang. Yes. Semua orang boleh datang. Jangan lupa 15-16 November nanti MyAero Summit 2023. Daripada tadi Aerosmith tu I don't want to close my eyes, right? Yang ini tak boleh. You datang yang akan buka don't mata. Close your eyes. Terima kasih Profesor Teknologi Syamsul Kamar bin Abu Samah, Ketua Pegawai Eksekutif NAICO Malaysia, dan juga Mr. Brian Abraham, Ketua Jabatan Pengeluaran UMW Aerospace. Jadi itulah dia Malaysia Aerospace Summit 2023. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Malaysia Hari Ini.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam Jumaat kepada anda semua. Macam biasa kami di MHI tidak pernah jemu untuk berkongsi saluran untuk anda semua berkongsi rezeki. Ini dia antara yang mungkin boleh dijadikan sebagai platform anda untuk mengalirnya pahala infak wakaf dan infak dana pembinaan Masjid Lestari Perdana di Bandar Putra Permai. Kali ini di Seri Kembangan, Selangor. Jadi kita bersama dengan individu yang tidak asing lagi bersama dengan kami. Ini dia di sebelah saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, kita berkongsi dan juga kita nak manfaatkan kepada anda semua di luar sana lah. Ustaz Hanafiah Malik, Duta Pembinaan Masjid Lestari Perdana Seri Kembangan, Selangor. Kita khawatir salah sebut nama masjid. Kita kena betul-betul supaya mereka tahu di manakah mereka nak kongsikan sumbangan ini. Tapi sebelum tu mungkin ramai di antara kita yang nak tahu sedikit sebanyaklah mengenai latar belakang masjid yang dikongsikan sebentar tadi. Silakan. Masya Allah, daripada tahun 2003 penduduk di sini menantikan sebuah masjid. Maknanya 20 tahun. Okey. Di Taman Lestari Perdana ni ada banyak infrastruktur moden. Ada MRT, ada stesen. Akses tu mudah. Akses mudah. Ada pasar raya tersegap indah. Dan penduduk Islam di sana lebih kurang 15,000 orang. Okey. Tapi isunya selama 20 tahun, kebanyakan mereka hanya solat di sebuah surau. Surau yang sedia ada tu dah 15 tahun. Dah usang, dah uzur. Dan amat menyedihkan. Jadi setiap kali solat Jumaat, mereka terpaksa sembahyang hingga melempar ruah. Dan kadang-kadang ketika sembahyang Jumaat itu, hujan turun, basahlah jemaah. Dalam masa yang sama, bila panas terik. Setiap kali program agama terpaksa pasang kemah. Terutamanya dalam bulan Ramadan ataupun ketika Hari Raya Aidilfitri dan Aidil Adha. Cuma Ustaz merayu pada orang ramai, kalau boleh pada pagi yang indah, dengan hati yang lapang, jiwa yang pemurah, sama-sama kita pujuk hati kita untuk bersedekah. Hidup ni kalau paling malas kita nak buat, jaga 4S. S pertama iaitu syukur. Syukur alhamdulillah kita hidup lagi. Even you are the richest man in this world, you cannot pay to Allah to stay one more day. In this world when your time come. Kalaulah kita manusia paling kaya raya, melempar ruah harta kita, membazir sepanjang masa, tapi kita tidak boleh hidup bila ajal kita tiba. Nobody can pay to Allah. Tak ada siapa boleh bayar pada Allah. Nombor 2, jangan lupa jaga solat. Bila kita jaga solat, Allah jaga kita. Solatlah walaupun kita masih ahli maksiat. Solatlah walaupun kita ni masih jahat. Kerana dengan solat itu menyebabkan apa dia? Kita makin hari makin baik. InsyaAllah. Dan jangan lupa solat tempat yang paling best adalah di masjid. Dan penduduk seramai 15,000 orang ni, Muslim kebanyakannya nak solat cuma tak ada masjid. Surau yang ada usang dan uzur. Jadi kita pujuklah hati kita. S yang ketiga, memperbanyakkan sedekah. Ustaz, saya nak sedekah bila dapat gaji. Bila dapat gaji habis. Tak sempat nak bersedekah. Yang paling penting, perkataan tak sempat Tuhan ni. Bagusnya ya Allah. Tak sempat ni, takut kita tak nak sedekah sekarang. Sekarang ni biar je. Tuan-tuan menonton MHI pagi ni bukan satu kebetulan, tapi ia takdir dari Tuhan. Jom pujuk hati kita, bersedekah sekarang. Sekarang impak. Nombor akaun dah ada, nombor telefon dah tertera, laman web pun dah ada, barcode pun ada. Scan. Dan seterusnya apa yang berlaku secara ringkas dan mudah, Ustaz merayu pada semua, ingat bahawa membina masjid Ummah Allah Ta'ala ini dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, barang sesiapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarah burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah di dalam syurga. Walaupun kita susah, tak mampu nak beli rumah di atas muka bumi ini, Ustaz doakan semua penyumbang pada pagi ini, Allah kurniakan rezeki yang melempar ruah, dapat rumah di dunia, dapat maligai yang indah di syurga. Dan yang keduanya, hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang membina masjid, dan Allah akan bina binaan yang serupa di dalam syurga nanti. Jom, tak kira berapa banyak duit yang kita ada, kita perlukan 16 juta. Cuma kutipan amat menyedihkan. Baru 1.15
juta saja. Jom pujuk hati kita, jauh lagi. Jom pujuk hati kita, rebut peluang ini. Nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Kita boleh wakafkan atas nama arwah ibu dan ayah kita yang dah meninggal dunia. Kerana apa? Mungkin ada arwah ibu dan ayah kita pada hari Jumaat ni dah lama di dalam kubur diseksa. Dengan sedekah kita, Allah ampunkan dosa mereka dan mereka lepas daripada azab kubur dan neraka. Dalam masa yang sama, selama mana masjid ini terbina, orang solat di dalamnya, insya-Allah pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Kelebihan sedekah, masya-Allah, dia mencuci dosa. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud sedekah itu memadamkan dosa seperti air menghapuskan api. Jom pujuk hati kita. Mereka yang sedang sakit, Ustaz. Ustaz seorang sakit kanser, ramai tahu. Dia Ustaz merayu, tolong sama-sama kita menyumbang pagi ini untuk Masjid Taman Lestari Perdana. Sebabnya Ustaz teringin solat di dalamnya sebelum Allah mengambil nyawa Ustaz. Jadi sama-sama tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ini perjuangan kita bersama membina rumah Allah untuk keselesaan jemaah di Masjid Taman Lestari Perdana. Kerana ini penting tuan-tuan. Ini perjuangan bersama. Dan alhamdulillah bagi mereka yang nak melepaskan diri daripada cukai, kita ada tawaran yang hebat. Tawaran yang hebat tu apa dia? Kejap saya tunjuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi kita berdaftar di pengecualian cukai, kita dapat, masya-Allah, daripada Perbanan Wakaf Selangor, bagi maksud perkiraan pendapatan subsection 44 dalam kurungan 11D Akta Cukai Pendapatan. Jadi founder-founder syarikat-syarikat JLC ni jom rebut peluang ni. Anda bukan sekadar dapat melepaskan diri daripada cukai, mengurangkannya, dan masa yang sama anda dapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Ya, betul, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz berkongsi dengan kita, Ustaz Hanafiah Malik, Duta Pembinaan Masjid Lestari Perdana Seri Kembangan Selangor. Kali ini Ustaz membawakan satu niat yang cukup besar, baru 1 juta kutipan Ustaz, ya. Okey, kita harapkan yang terbaik, kita doakan yang terbaik juga seperti mana Ustaz doakan kami tadi bagi mereka yang juga akan bersedekah insya-Allah hari ini di MHI. Kita akan bersama dengan Haziq Husni untuk sekian akhirnya kita nak mengakhiri MHI. Silakan. Terima kasih Anim Izzati Rizki yang berada di sebelah. Tapi Anim lah teman Haziq kat sini sebab saya ada berita gembira untuk semua rakyat Malaysia apabila baru je tadi Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantilinggi ada umumkan bahawasanya besok akan bermulanya 2 hari percuma tol bersempena Hari Deepavali. Haziq, kalau 2 hari ni sebenarnya banyak juga dapat mengurangkan lah kan sedikit sebanyak beban kepada kita semua. 2 hari kalau balik kampung. 2 hari kalau balik kampung yang dekat-dekat. Pergi balik dapat sebenarnya kan. Start pukul 12.30 malam ni sampai 11.59 malam hari Ahad. Hari Ahad. Jadi kalau mereka yang balik mungkin dekat-dekat kan Melaka, kita cerita tentang Negeri Sembilan daripada Kuala Lumpur ni, kadang-kadang pergi balik tu dapat kan free tol. Kalau balik hari Ahad. Kalau balik hari Ahad lah. Kalau balik hari Isnin ke Selasa ke tak dapat lah. 2 hari je percuma tu. Apapun kami nak kongsikan dengan anda ni antara berita-berita yang ada dekat dalam surat khabar kita hari ni, Hanif. Sebenarnya memang agak berat sebagai seorang ibu untuk berkongsikan cerita ini, tapi ini dia yang tular. Ibu sangka anaknya sudah pun dihantar ke Taska. Betul. Kalau kita katakan bulan ini adalah bulan yang kedua, bulan lepas pun jadi isu yang sama. Betul. Seorang ibu yang terlupa anaknya masih lagi berada dalam kenderaan dan ditinggalkan selama beberapa jam. Kabarnya cerita yang kali ini melibatkan sudah sampai Haziq di Taska. Sampai ke Taska. Dah sampai dekat Taska. Dah uruskan hal perniagaan waktu itu dan sangka sudah hantar ke Tadika, tapi balik ke rumah dan terus saja balik ke rumah. Dan itulah betul. Sudah terjadi perkara ini. Diharapkan agar dapat memberikan pengajaran kepada ibu bapa lain. Sedikit sebanyak antara cara-cara yang mungkin boleh kita elakkan perkara sebegini berlaku. Mungkin anda boleh letakkan beg ataupun barang-barang yang penting Haziq, dekat bahagian anak kita. Dan saya rasa Haziq, yelah sebab nak letakkan, ramai yang cakap letakkan car seat tu dekat depan, ianya menyalahi undang-undang. Kita tak boleh nak letakkan car seat dekat seat depan kan. Memang car seat dia letakkan kat belakang. Tapi bagaimana caranya? Saya rasa kami di MHI pun mungkin suka untuk melakukan satu topik khas untuk bagaimana kita mengelakkan kejadian ini berulang supaya kita tak nak lagi
kalau boleh. Kita ibu ayah faham keadaan ini, sangat penat menjadi ibu ayah, betul tak Aziz? Tapi ini adalah perkara yang sememangnya kita tak mahu lagi berulang, insya-Allah. Siapa yang nak perkara ini terjadi? Siapa ibu bapa mana yang nak perkara seperti ini, tinggal anak ini berlaku? Jadi kita doakan agar ibu bapanya dapat tabah dan kita dapat mengambil pengajaran daripada kisah ini. Dan selamat menyambut Hari Deepavali kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya, terutama sekali mereka yang beragama Hindu. Kita harapkan agar perayaan Pesta Cahaya ini dapat memberikan kemakmuran, kebahagiaan untuk anda semua. Jadi hari Isnin nanti jangan lupa untuk terus bersama kami di MSI 9.30 pagi. Topiknya apa? Pastinya sambutan Deepavali juga. Hari Isnin sampai Selasa cuti kan. Jadi selamat bercuti, selamat balik kampung. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah.